ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mendoakan tuan-puan pada pagi ini insya-Allah senantiasa dalam rahmat dan barakah di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, sidang para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kuliah kita pada siri yang ke-7, iaitu tajuk besarnya menyingkap rahsia dunia. Siapa sebenarnya Ustaz Asy'ari Muhammad? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sejarah perjuangan yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad atau lebih dikenali dengan Abuya sebenarnya belum mati lagi dan terus berjalan hingga hari ini. Sekali lagi saya ulangi, sejarah perjuangan ataupun perjuangan yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad sehingga kini sebenarnya belum mati lagi dan terus berjalan hingga hari ini. Dengan matlamat mencari redha Allah, menegakkan hukum yang 5, iaitu wajib, sunat, haram, harus dan makruh, dan menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dan bukannya mengembangkan ajaran sesat atau mengembalikan ajaran Al-Arqam atau doktrin Al-Arqam sebagaimana dakwaan orang yang jahil, orang yang berhasad dengki, termasuklah di dalamnya musuh-musuh Islam atau musuh kebenaran. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya perjuangan Abuya ni sampai sekarang ni masih hidup. Jamaahnya masih hidup, bergelanggang di seluruh dunia. Cumanya musuh-musuh kebenaran, orang-orang yang jahil, yang masih lagi tidak berhenti untuk meneruskan dakwaan dan tuduhan-tuduhan mereka yang keji terhadap perjuangan yang suci ini. Jadi itulah sebenarnya gambaran sebelum zahirnya Imamul Mahdi dan sebelum zahirnya Fatah At-Tamimi, bahawa persengketaan, perbalahan, kecelaruan yang melanda umat Islam, kebenaran dianggap sebagai satu kesesatan. Subhanallah, astagfirullahalazim. Manakala kesesatan, kejahatan, kemungkaran itu dianggap sebagai satu kebaikan. Terjadinya yang demikian itu kerana mereka-mereka ini, golongan tersebut, tidak mendapat hidayah yang sempurna. Mereka dah Islam, yang Islam lah dapat hidayah lah. Mana hidayah yang sempurna? Ada part-part tertentu dapat hidayah, part-part lain atau bahagian-bahagian lain dia tidak mendapat hidayah. Ambil perhatian. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Sekiranya engkau taat sebagian besar manusia yang ada di bumi, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maknanya kalau kita ikut orang ramai, mainstream yang salah lah, mainstream yang salah, orang ramai yang salah, maka kita akan disesatkan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat yang bersyukur, yang berterima kasih, yang benar ni sedikit, bukan banyak. Jadi kita ikut golongan yang banyak tu berapa? Ini masalahnya kita ni. Lebih-lebih lagi kumpulan yang banyak itu kumpulan yang salah, yang bercanggah dengan Islam. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq
bin naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini yang berlaku pada Abuya atau yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad, di mana jamaahnya telah diharamkan, dituduh yang tidak-tidak, dituduh yang bukan-bukan. Sedangkan jamaahnya adalah satu jamaah yang baik, yang bagus, yang memperjuangkan Islam sebagai satu cara hidup, di mana yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad sekiranya kita mengenalinya, maka kita benar-benar akan kagum, akan terperanjat kerana musuh-musuh yang selama ini yang menuduh bukan-bukan sebenarnya peribadinya tidaklah sebagaimana yang didakwa oleh musuh-musuh Islam itu. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman, orang-orang fasik, orang yang jahat, orang yang zalim. Maka sepatutnya kita perlu siasat, kita perlu adakan mahkamah yang terbuka, mahkamah yang adil untuk memberi keadilan kepada semua pihak. Barulah kita mendapat satu natijah, satu jawapan yang tepat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi di sini untuk permulaannya saya suka untuk membaca satu surat dari pengurus besar Nahdlatul Ulama mengenai keputusan Syura Nahdlatul Ulama berkaitan akidah Darul Arkam. Kalau saya tak sebutkan perkara ini, kemungkinan besar rakyat Malaysia ini akan terus menyesatkan Abuya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya singkap ini, yang saya bacakan ini, yang saya sebutkan ini, maka tuan-puan semua yang rasa bersalah bolehlah bertaubat dengan taubat nasuha, kerana telah menuduh seorang wali Allah, benar-benar seorang wali, insya-Allah, dan ia tidaklah sebagaimana yang didakwa-dakwi oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faham Islam yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus besar Suriah Nahdlatul Ulama dalam pertemuan pada 6 Rabiul Awal 1415 Hijrah atau bertepatan dengan 12 Ogos 1994 telah membahas tentang akidah Darul Arkam setelah memerhatikan seruan Bapa Presiden yang menyatakan agar masyarakat mengembangkan kesejukan, iaitu toleransi lah, iaitu keamanan dalam beragama dan bersikap arif dalam menghadapi masalah keagamaan. Yang kedua, keputusan Silaturahim Nasional Majlis Ulama Indonesia pada 16 Julai 1994 di Pekanbaru, Riau. Yang ketiga, penjelasan dari pimpinan Darul Arkam dalam pertemuan dengan pengurus besar Suriah Nahdlatul Ulama pada 12 Ogos 1994. Jadi pandangan peserta rapat PB Suriah Nahdlatul Ulama berpendapat sebagai berikut. Sila dengar molek-molek. Bahawa akidah yang dianut Darul Arkam adalah Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Dalam fiqh mengikut mazhab Asy-Syafi'i, dan dalam tasawuf mengikut Imam Ghazali. Fahaman tersebut merupakan fahaman yang dianut oleh sebahagian besar umat Islam di Indonesia. Jadi daripada kenyataan ini sekaligus menyanggah, menafikan tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa Darul Arkam ini adalah sebuah jamaah yang sesat, lagi menyesatkan. Yang kedua, kepercayaan Darul Arkam
bahawa Muhammad bin Abdullah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, tidak dapat dikatakan sesat. Dengar tu. Tidak dapat dikatakan sesat kerana sebahagian ulama membenarkan kemungkinan para awliya boleh bertemu dengan para nabi yang sudah wafat. Hal ini antara lain terdapat dalam kitab Al-Hawi karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan kepercayaan tersebut juga dianut oleh sebahagian besar umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, kepercayaan Darul Arkam bahawa Muhammad bin Abdullah atau Syekh Muhammad bin Abdullah menerima aurat Muhammadiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dianggap sesat kerana aurat Muhammadiyah tersebut tidak mengandungi muatan dan ketentuan hukum sehingga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ayat Al-Quran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jadi kebanyakan orang yang dangkal fahamannya terhadap Islam, konon-kononnya dengan berlakunya Yaqazah oleh Syekh Muhammad bin Abdullah itu bertentangan dengan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Sebenarnya tidak. Ajaran tersebut yakni boleh atau kemungkinan berlakunya Yaqazah itu dianut juga atau diterima oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama lain. Masalahnya kita telah terpengaruh dengan dakwah Wahabi, golongan Wahabi di Malaysia ini. Sepatutnya mereka, golongan-golongan ini yang patutnya ditanya, didakwa di atas kesalahan-kesalahan mereka, terutamanya yang berkaitan dengan akidah mereka, iaitu Tauhid 3 serangkai. Sepatutnya ulama-ulama, mufti-mufti di Malaysia ini sudah mengetahui betapa bahayanya fahaman golongan Wahabi ini. Yang mereka ini takkan kita tak faham-faham lagi sampai sekarang, menolak mudah-mudah persoalan Yaqazah, mimpi, firasat, kasyaf, karamah. Walaupun kononnya mereka menerima, tetapi sebenarnya dunia realitinya mereka menolak. Sebab itu dari dulu lagi ulama-ulama sendiri dah bagi tahu bahawa Wahabi ini adalah ciptaan, adalah rekaan Yahudi. Mereka ini merupakan golongan musuh Islam dari dalam. Musuh-musuh Islam dari dalam. Tetapi masalahnya golongan Wahabi ni mungkin tak sedar. Dia pun tak sedar dia ni pendirian dia, fahaman dia, ajakan dia, dakwah dia ni sebenarnya membawa kepada keruntuhan Islam. Seterusnya, syahadat Darul Arkam tidak bertentangan dengan akidah Islam. Sebab syahadah Darul Arkam sama dengan syahadah yang diucapkan umat Islam yang lain, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya di dalam wirid Muhammadiyah, sesudah membaca 2 kalimah syahadat, Darul Arkam menyebut Khulafa' Ar-Rasyidin dan Al-Mahdi dalam rangka zikrus salihin. Tetapi malangnya ulama Malaysia ni telah salah faham. Menyebut Khulafa' Ar-Rasyidin ni dianggap sebagai menambah syahadat. Itu adalah kesalahan yang jelas, yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dipegang, yang difahami oleh Abuya, iaitu Ustaz Asy'ari Muhammad. Mengenai tawasul, istighasah dan berzanji yang diamalkan Darul Arkam, hal ini merupakan amalan yang biasa dilakukan oleh sebahagian besar umat Islam di Indonesia. Sekali lagi kita terperangkap dengan golongan Wahabi ini. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, tidak lama lagi golongan Wahabi di Malaysia ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nantikan, dan sekiranya agak lama sikit, tunggulah. Tapi saya rasa tak lama pun sebelum kedatangan Imamul Mahdi. Imam Mahdi zamannya nanti akan memerangi golongan Wahabi. Apabila zahirnya Fatah Atami yang sebenarnya, maka insya-Allah golongan Wahabi di Malaysia ini pada ketika itu atau sebelumnya insya-Allah akan terkikis, akan terhapuslah insya-Allah. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengurus besar Suriah
Nahdlatul Ulama sepakat mengambil keputusan sebagai berikut. Sehingga hari ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak melihat adanya hal-hal yang dianggap sesat. Pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak melihat adanya hal-hal yang dianggap sesat dari akidah Darul Arkam, sebagaimana yang diputuskan oleh Majlis Ulama Indonesia Pusat dalam pertemuan Silaturahim Nasional di Pekanbaru, Riau, iaitu pada 16 Julai 1994. Seterusnya meminta kepada pemerintah atau kerajaan Malaysia khususnya, iaitu Majlis Fatwa, agar tidak melakukan pelarangan terhadap Darul Arkam dengan alasan dan pertimbangan akidah. Seterusnya mengimbau kepada semua pihak agar mengembangkan sikap terbuka, memperkuat ukhuwah Islamiyah, toleran dan berfikiran jernih serta berlaku arif dalam menghadapi dan menangani setiap masalah agama. Jadi perkara ini ditulis pada 6 Rabiul Awal 1415 Hijrah bersamaan 12 Ogos 1994. Berikut pula adalah kenyataan ulama-ulama yang menyokong buku Aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arkam sebagai tidak sesat. Jadi yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad telah menulis iaitu sebuah buku Aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arkam, dijual dan diedarkan kepada masyarakat. Tetapi masalahnya rakyat tidak dapat membacanya, tidak dapat mengetahui kebenaran. Dalam buku tersebut, Abuya telah menjelaskan dengan panjang lebar berkaitan jawapan-jawapan terhadap pertuduhan yang dibuat ke atasnya. Di antara ulama-ulama yang menyokong buku tersebut, ulama ni, ini mana ulama yang al-amilin, al-barizin, yang beramal. Contohnya yang pertama, Datuk Syekh Osman Haji Ibrahim. Dia kata AMPDA, iaitu Aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arkam, tidak sesat. Hanya mengandungi fakta-fakta dan kalimah yang mengelirukan. Jadi ada perkataan fakta kalimah yang mengelirukan. Mana yang orang tak faham. Bila orang tak faham, boleh dijelaskan. Bukan makna keliru tu makna dah terus salah. Namun, istilah keliru tu katanya tidak semestinya membawa kepada kesesatan. Mingguan Islam 28 Oktober 1988. Jadi saya ingatkan kepada orang awam dan juga orang yang beragama di Malaysia ini supaya tidak terburu-buru. Tambah-tambah lagi orang awam ni. Dengar je cakap orang, dengar je apa dalam surat khabar, dengar je apa dalam televisyen, terus beriman. Na'udzubillah. Tabayun dulu. Kaji, selidik dulu. Siasat dulu. Yang kedua, Mufti Perlis sendiri, iaitu Tuan Haji Mat Yahya Husin. Buku AMPDA, Aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arkam, tidak mengandungi ajaran sesat dan hanya terdapat beberapa kekeliruan sahaja. Iaitu Mingguan Islam 28 Oktober 1988. Kekeliruan ini maknanya ada perkataan fakta yang memerlukan kefahaman yang tinggi, kefahaman yang dalam. Jadi bagi orang awam lagilah, dan juga bagi orang-orang alim, jadi dia memerlukan suatu kefahaman tauhid yang tinggi, kefahaman yang menyeluruh terhadap Islam itu sendiri. Itu yang dikatakan keliru tu, bukannya salah, bukannya sesat. Yang ketiga, Tuan Haji Abdullah Long, guru agama terkenal dan pengamal tarikat Nasyabandiyah di Muazzam Shah. Dia kata apa? AMPDA, iaitu Aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arkam, tidak mengandungi perkara yang bercanggah dengan syariat, apalagi bertentangan dengan akidah yang benar. Mingguan Islam 7 November 1998. Artinya buku ni tidak dapat dibaca oleh sebahagian besar masyarakat umat Islam Malaysia. Jadi buku ni mengandungi jawapan. Jadi macam mana rakyat nak faham kebenaran? Diharamkan. Benda yang halal diharamkan. Apa hukumnya? Benda yang haram dihalalkan. Benda yang halal diharamkan. Dosa besar. Yang keempat, Tuan Guru Haji Ismail bin Awang, Kampung Bukit Payung, Kuala Terengganu. Pihak Jabatan Agama menghukum sesat terhadap buku AMPDA dan terhadap Darul Arkam. Itu adalah rumusan satu pihak saja. Sebelah pihak saja. Itu pun tak dibuat dengan adil.
seeloknya sebelum keputusan dibuat, pihak berkenaan hendaklah mengadakan perbincangan. Dengar elok-elok. Mengadakan perbincangan di antara ulama-ulama dan mereka yang pakar dalam bidang yang dipertikaikan. Jangan dihebohkan isu itu dalam akhbar. Selain itu, beri peluang kepada penyusun itu, iaitu Abuya Asy'ari Muhammad, untuk memberi penjelasan terhadap perkara-perkara yang tidak jelas itu. Mingguan Islam 7 Oktober 1988. Yang kelima, Tuan Guru Haji Abdul Aziz Ismail, 73 tahun, Tuan Guru Tambun, Ipoh, Perak. Tindakan mengharamkan buku tersebut ada hubungan dengan gerakan musuh peringkat antarabangsa. Memang telah menjadi niat musuh-musuh Islam untuk menghancurkan badan-badan Islam dengan memperalatkan umat Islam sendiri. Mingguan Islam 21 Oktober 1988. Yang keenam, Ustaz Haji Muhammad Toha Suhaimi, Presiden Persatuan Islam dan Pencak Silat Singapura. Aurat Muhammadiyah telah difatwakan menyalahi akidah oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia berdasarkan keputusan yang diambil pada 5 Ogos lalu, iaitu 1986. Tetapi tidak demikian di Singapura. Perlu dijelaskan bahawa ulama muktabar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat bahawa masalah agama yang tidak disokong oleh nas dan atau dalil-dalil qat'i boleh dipertikai oleh ulama, sama ada ia melibat akidah atau syariah. Tegasnya, masalah agama yang boleh dibahas hanya terbatas pada masalah far'iyah, cawangan, bukan asasiyah, iaitu masalah pokok. Berdasarkan rumusan itu, nyatalah bahawa aurat Muhammadiyah bukan masalah akidah asasiyah, kerana ia tidak boleh menjadikan seorang mukmin itu sesat imannya, kafir atau terkeluar dari Islam. Dengan kata lain, masalah aurat Muhammadiyah adalah masalah khilafiyah kerana adanya fatwa yang berbeza di kalangan ulama. Ambil perhatian. Maknanya, andai kata pandangan ulama-ulama ini yang menyokong, yang menyebut bahawa pegangan Darul Arkam ini tidak sesat dan buku aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arkam sebagai jawapan kepada pertuduhan-pertuduhan yang dibuat, jawapan itu benar, maka macam mana pendirian ulama-ulama Malaysia sekarang, ustaz-ustaz Malaysia sekarang ni? Siapa yang nak membetulkan semula akidah atau fahaman yang telah seleweng di kalangan masyarakat umat Islam di Malaysia ini, yang rata-ratanya orang awam? Sebab itu, menurut enactment tahun 2003, enactment pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2003, bahagian 3, pelantikan mufti, kuasa dalam hal ehwal agama, jawatan kuasa fatwa dan fatwa yang berhubung dengan kepentingan nasional. Seksyen 50, pindaan, ubah suaian atau pembatalan fatwa. Dengar tu, pembatalan fatwa. Yang pertama, jawatan kuasa fatwa boleh meminda, mengubah suaikan atau membatalkan mana-mana fatwa yang telah disiarkan dalam warta di bawah enactment ini atau di bawah enactment terdahulu. Sesuatu pindaan yang kedua, ubah suaian atau pembatalan sesuatu fatwa hendaklah disifatkan sebagai suatu fatwa dan peruntukan-peruntukan Seksyen 48 kecuali subseksyen 48(7) hendaklah terpakai baginya. Yang ketiga, sesuatu pindaan, ubah suaian atau pembatalan sesuatu fatwa yang disiarkan dalam warta hendaklah disertakan dengan pernyataan bahawa fatwa itu dibuat di bawah subseksyen (1). Kesimpulannya atau kesimpulan besarnya dalam siri yang ketujuh ini ialah bahawa kita tidak boleh menyesatkan akidah pegangan yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad, Jemaah Al-Arkam ini. Maka terhadap ulama-ulama dan mufti-mufti yang berkaitan, yang berkenaan, hendaklah bertanggungjawab
hendaklah memanggil semula mereka. Mereka-mereka inilah, iaitu ahli jamaah Abuya ni sendiri, untuk dibincangkan semula, untuk diperdengarkan apakah hujah jawapan mereka, apakah yang sebenarnya berlaku. Diselidik semula, dikaji semula dengan jawapan-jawapan mereka, untuk membuktikan bahawa pegangan mereka sebenar-benarnya adalah tidak sesat dan menyesatkan. Dan sekiranya mereka di pihak yang benar, maka pihak mufti, pihak ulama, pihak yang berkuasa hendaklah berani untuk mengaku kesilapan atau kesalahan. Kerana saya sudah beritahu bahawa kita ini semuanya adalah manusia biasa. Umat Islam yang beragama Islam sering melakukan salah dan silap. Maka hendaklah kita mengaku kesilapan kita, mengaku kesalahan kita, mengaku dosa kita. Berani untuk menarik balik fatwa ini. Fatwa yang menganggap sesat kepada pertubuhan yang tidak sesat. Ini benda besar. Dan insya-Allah selepas ini kita akan diampunkan dosa-dosa kita, dikafarahkan dosa-dosa kita, diangkatkan martabat kita. Dan ini akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala redha terhadap kita. Dimajukan Malaysia ini. Malaysia akan jadi sebuah negara yang hebat, yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Walaupun sehingga ini banyak persoalan yang tidak dijawab, maka saya berani menyatakan bahawa terhadap semua pertuduhan itu ada jawapannya. Sekiranya yang bersidang, ahli yang terlibat itu adalah pakar-pakar di bidang tersebut. Bukan Wahabi. Bukan golongan Wahabi. Bukan Wahabi. Golongan yang dipertikaikan oleh semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap pendirian mereka. Walaupun kononnya di atas nama Ahlul Hadis, banyak lagi perbahasannya tentang hadis tersebut. Banyak lagi yang boleh dipertikaikan terhadap golongan Wahabi ini, terutamanya di Malaysia ini. Maka sudah sampainya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bangun untuk menentang, untuk menyebutkan kesalahan golongan Wahabi ini. Yang besarnya masalah akidah. Ini sebagai contoh sebelum saya tamatkan siri yang ketujuh ini. Kita ahli sunnah wal jamaah dibenarkan bertawasul kepada wali-wali, kepada Nabi Muhammad SAW walaupun telah wafat. Cuba tanya mereka golongan Wahabi, apakah hukumnya kita bertawasul yang sedemikian rupa? Mereka akan menentang. Kalau mereka menentang, itulah golongan Wahabi. Kita menyambut Maulid Rasul, mereka tak sambut. Kalau kita menyambut tu apa hukumnya bagi pihak mereka? Banyak lagi lah. Persoalan yakazah, persoalan karamah, persoalan tarikat, zikir ni. Mereka banyak mempertikaikannya. Sehingga yang terbaru, mereka mempertikaikan contohnya Ustaz Muhaizat yang berfaham ahli sunnah wal jamaah. Mereka menyerangnya. Tapi alhamdulillah, pendirian Ustaz Muhaizat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rumusannya, marilah kita sama-sama penganda ahli sunnah wal jamaah, terutamanya ulama'-ulama'nya, tuan-tuan mufti yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memegang agama, mengurus agama dalam Malaysia ini. Kita persoalkan akidah, fahaman, pendirian golongan Wahabi Malaysia ni. Kumpulkan soalan, 50 soalan, 100 soalan, suruh dia orang jawab. Buat secara live. Kita dengar pendirian mereka terhadap pengamalan kita, apa sikap mereka. Sebenar isu golongan Wahabi ini dah dekat 1000 tahun dah. Jadi sekarang ini era kebangkitan Islam yang sebenar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi yang kebatilan itu akan terhapus insya-Allah. Jadi sebelum saya menamatkan kuliah saya siri yang ketujuh ini, saya yang telah membuat kajian 35 tahun atau lebih terhadap Abuya yang berwakil Ustaz Asy'ari Muhammad, dan telah bercampur dengannya, bergaul dengannya, telah bersama-samanya
telah melihat akhlaknya, karamahnya, ibadahnya, kasih sayangnya, kepimpinannya, dan lain-lain lagi. Saya sendiri merumuskan secara peribadi saya melihat hal yang sedemikian rupa, jamaahnya dengan globalnya, bahawa yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad itu adalah sebenarnya seorang mujadid, seorang wali Allah, adalah putra Bani Tamim, Fatah At-Tamimi, yang semua itu boleh dibuktikan. Dan sebelum kezahirannya, marilah kita sama-sama, semua pihak, lebih-lebih diri saya ini, kita bertaubat, muhasabah diri. Walaupun ini akhir zaman, kita masih diberi peluang untuk mendapatkan kebenaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.